kita berdoa, saudara. 我们一起祷告。 Ketika kami mengakui tentang kebangkitan Kristus di dalam iman kami, 主啊，当我们以我们的信心来承认你的复活， maka sesungguhnya keselamatan yang daripada Allah itu berlangsung secara sempurna dalam hidup kami. 那么实际上从你而来的拯救大恩，在我们的生命中完全了。 Dan itulah sebabnya mengapa kami ada di rumah Tuhan ini. 因此呢，这个时候我们来到你的殿中， Dan dengan sukacita kami merayakan kebangkitan Kristus. 我们以喜乐的心来庆祝你的复活。 Dan kami berdoa supaya kami bukan sekedar merayakan kebangkitan Kristus itu, 我们祷告，求你帮助我们不仅仅是庆祝耶稣基督的复活， tetapi kami juga merasakan dan mengalami kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kami secara pribadi. 但我们能够在我们的个人的生命中，能够感受得到，能够经历你的复活的大能。 Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. 我们将这个传讲主的真理的这段时间仰望在主你的手中。 Pakai dan urapilah hamba-Mu bersama dengan penerjemahnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. 求主恩告你的两位仆人，传讲你的真理和翻译的，让他们同感一灵，能够传讲你的真理。 Dan Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati kami di tengah ruangan ini, 求圣灵也在我们每一个人的心中动工， untuk memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kami. 将你的真理印在我们的心田里。 Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus itu kami akan melakukannya dalam kehidupan kami 也 setiap 求 hari. 圣灵帮助我们能够遵行，在我们每日的生活中遵行你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi saudara-saudara, selamat Paskah. 真的，亲爱的弟兄姐妹，上午好，复活节快乐！ Ya, saya bersyukur sekali bisa melayani saudara di Minggu Paskah ini. 非常感谢主，今天在这个复活节的时候能够服侍大家。 Saya membawa salam dan juga ucapan selamat Paskah dari seluruh besar keluarga STT Amanat Agung. 那么我也是仅代表我们大使命神学院的全体师生来向大家问候。 Sambil saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk cinta saudara, kasih saudara, dukungan doa saudara, dan dukungan dalam bentuk apapun itu sungguh sangat membuat STT ini berjalan dengan sangat baik sampai hari ini. 那我也是非常的感谢大家对我们大使命神学院的支持，在金钱方面，或者在祷告方面，或者其他的方面，这对我们的施工是非常有意义的。 Saudara, kita akan bersama mendengar firman Tuhan dengan tema Alamilah Kuasa Kebangkitan Kristus. 我们将一起来思想上帝的话语，主题是经历基督复活的大能。 Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 13 lalu ayat 35 dan 58. 我们将一起来阅读圣经哥林多前书第15章第12、13节、35和58节。 Jika nanti saudara punya waktu yang cukup, silakan saudara membaca seluruh pasal ini di rumah. Ini pasal yang sangat luar biasa indah sekali. 那么，如果大家你有时间的话，大家可以在家里阅读整个的这一章节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, lalu akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 哥林多前书第15章第12节，既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？
若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。35节，或有人问：死人怎样复活？带着什么身体来呢？第58节。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可动摇，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。Oke, puji Tuhan saudara untuk pembacaan firman Tuhan ini. 感谢主，我们读经到此。 Saudara, kalau kepada kita ditanya, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari kematian? 如果有人问我们，你是否相信主耶稣基督已经从死里复活？ Maka saudara akan mengatakan pertanyaan apa itu kalau saya nggak percaya ya pasti saya nggak ada di sinilah untuk merayakan kebangkitan Kristus. 那么大家可能会回答说，这是什么问题呀？如果我不相信的话，我怎么会在这里来庆祝耶稣的复活？ Saudara, saya juga yakin bahwa kita semua di sini pasti memaknai bahwa peristiwa ini sungguh luar biasa. 那我也相信，我们大家都知道这个主耶稣复活的意义。 Bahwa kebangkitan Kristus itu adalah peristiwa yang sungguh menunjukkan kuasa Allah yang ajaib. 那么这个主耶稣基督复活这个事件呢，是证明了神的大能。 Bukan hanya sengat dosa yang dipatahkan, tetapi maut pun dikalahkan. 不只是废去了这个死亡的毒钩，但是也是战胜了死亡。 Saudara, sudah berpuluh-puluh tahun mungkin kita mendengarkan kabar ini dan kita sudah hafal isinya apa. 那我们已经好多年来听这样的一个信息，我们也许已经背熟了。 Dan kita begitu mengagumi peristiwa yang sangat heroik ini dan kita sangat bangga memiliki Allah yang demikian hebat. 那么我们非常的敬佩这么一个英雄般的这种事件，我们也是为自己拥有这样的一个伟大的神感到自豪。 Tetapi kalau saya tanya pada pertanyaan berikutnya, sebenarnya kaitannya apa sih, kaitan langsungnya apa gitu antara kebangkitan Kristus dengan kehidupan yang saudara jalani ini? 但是我如果继续问大家的话，那这个基督复活的这个事件呢，与我们自己每个人的生命到底有什么关系呢？ Karena jangan-jangan kita ini hanya sampai pada rasa takjub atas peristiwa yang hebat itu. 那也许我们只是停留在我们感到对这个事件感到非常的敬佩。 Kita kagum terhadap peristiwa ini seperti layaknya seorang fans yang begitu mengagumi artis idolanya, 就 saudara-saudara. 像一个粉丝，他非常的崇拜他的明星一样，我们对这个事件也是非常的敬佩。 Kalau saudara melihat betapa luar biasanya seorang fans itu terhadap artis idolanya itu luar biasa sekali, saudara-saudara. 如果大家可以想象一下，一个粉丝，他如果一个忠心的粉丝的话，他如何对待他的这个偶像是非常了不起的。 Karena mereka bisa begitu memujanya, mereka bahkan bisa pasang badan untuk artis idolanya itu, saudara-saudara. 他们甚至非常的这个崇拜他的偶像，甚至可以挺身而出。 Tapi sebenarnya kehidupan artis itu tidak ada kaitan langsung sama dirinya. 但是实际上，这个明星的生活呢，与他自己的生活是没有关系的。 Artis ya tetap artis dengan segala gemerlap kehidupan panggungnya. 那么明星是明星，他在舞台上如此的辉煌。 Sedangkan fans ya tetap fans dengan segala keruwetan hidupnya setiap hari. 那么粉丝是粉丝，他每日的生活中这么的复杂。 Jadi pada akhirnya perayaan kebangkitan Kristus itu sama juga seperti euforianya fans yang sedang ketemu dengan idolanya itu, saudara-saudara. 那这个复活节的庆祝，就也许也会像一个明星、一个粉丝，他遇见他的明星，在一个演唱会那样的一个热情。 Nah, setelah konsernya bubar, maka dia juga akan kembali pada kehidupannya sendiri, susah sendiri, sakit sendiri, bingung sendiri, putus asa sendiri. 那么这个演唱会结束之后呢，他就回到自己的这个生活，然后他就会独自受苦啊，独自忧伤啊，独自挣扎，独自这个绝望。 Jadi kalau ditanya kaitannya apa ya kebangkitan Kristus itu dengan kehidupan kita setiap hari ini? 那如果问我们的话，那这个基督的复活与我们每个人的生命到底有什么关系呢？ Mungkin kita tidak bisa menjawab dengan terang. Apa sih kaitannya? 我们可能没办法清楚的回答这其中的关系。 Kecuali mungkin kita selalu mendengarkan khotbah yang mengatakan itu berpengaruh pada keselamatanmu. 除非我们经常听到关于这种讲道，就是说这个呢跟我们的生命很有关系的。 Tapi bagaimana itu dipahami mungkin kita tidak terlalu mengerti, saudara-saudara. 但我们如何理解它其中的含义，我们可能没办法真正的
明白理解。 Nah, kira-kira seperti itu jugalah gambaran yang terjadi di antara jemaat Korintus ketika Paulus memberikan pengajaran tentang kata-kata yang begitu keras tentang bagaimana seharusnya mengaitkan kebangkitan Kristus dengan dirinya sendiri. 那也许这种情况可以形容当时这个哥林多教会的一些情况，就是当保罗他用严厉的言辞来劝告他们，让他们真正的能够理解这个基督复活的意义。 Karena kalau ditanya, apakah jemaat Korintus itu percaya kepada kebangkitan Kristus? 因为如果问哥林多教会他们是否相信耶稣的复活， Saudara, bukan hanya 100%, sejuta persen mereka percaya bahwa Yesus bangkit. 那不只是100%这个相信，但是就是100%的他们都会相信耶稣已经复活了。 Tetapi persoalannya, mereka tidak percaya bahwa kebangkitan Kristus itu akan membuat diri mereka sendiri mengalami kebangkitan tubuh mereka. 但是他们不相信这个基督的复活将会使他们的经历这个身体的复活。 Nah, jadi bagi mereka Kristus yang bangkit itu ya dengan tubuh kebangkitannya, sementara mereka dengan tetap tubuh kematiannya. 所以对他们来说的话，就是基督他就是复活了，他有这个复活的身体。那我们的话呢，我们还是一样具有这个死亡的身体。 Nah, itu sebabnya saudara, meskipun mereka sudah lama mengenal kepada Kristus ini, 这导致他们虽然已经认识基督已经很久了。 mereka bisa tidak terlalu peduli dengan kehidupan mereka seperti apa, tubuh mereka bagaimana. 但是他们对自己的生命、自己的生活、对他们这个身体呢，他们毫无关心。 Karena itu mereka terus-menerus berbuat dosa dengan begitu enteng dengan segala macam bentuk kejahatan yang mereka lakukan. 因此呢，他们就那么的轻易的这个不断的这个犯罪。 Jadi mereka bisa memuja Kristus yang bangkit, seiring dengan itu mereka berdosa dengan begitu hebat setiap harinya. 所以呢，他们可以赞美这个已复活的基督，但是同时呢，他们在每日的生活中，他们能够不断的犯罪。 Dan kalau saudara membaca di pasal yang kelima, saudara akan temukan perbuatan jahat dalam berbagai bentuk dimunculkan oleh Paulus yang dia lihat terjadi di antara jemaat Korintus. 如果大家仔细看第5章的话，大家在那边可以看到，保罗在那边很详细的列出哥林多教会所行的一些罪行。 Dan mereka melakukan dosa percabulan, ketamakan, kemabukan, perselisihan, penyembahan berhala dan sebagainya. 他们所行的罪，就像这个淫乱、贪婪、醉酒、纷争、拜偶像等等。 Jadi begitu kesalnya Paulus dengan kondisi jemaat di Korintus itu, 那保罗对这哥林多教会的这种情况呢，感到非常的愤怒。 sampai dia menyiapkan satu pasal yang sangat panjang di pasal 15 ini bicara panjang lebar tentang kaitan antara kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh orang percaya. 因此呢，保罗他花了整个1章节这么长的章节，第15章，他来详细的说明这个基督复活的大能与我们每个人的这个生活有什么关系。 Saudara, karena itu inti persoalan di antara orang-orang percaya di Korintus. 那么这就是哥林多教会信徒中的主要的问题。 Mereka tidak percaya bahwa kebangkitan Kristus itu berpengaruh pada kebangkitan tubuh mereka sendiri. 他们不相信基督的复活会影响他们身体的复活。 Tapi nampaknya ajaran tentang kebangkitan orang mati ini sulit untuk diterima. 但是呢，很可惜，这个他们很难接受从死人复活这样的一个教导。 Karena bagi orang-orang Korintus nggak perlu itu, mustahil juga terjadi dan tidak perlu diajarkan dan tidak perlu dipercaya. 因为对哥林多教会来说，这种事件呢是不重要的，是对他们没有影响的，也没有必要知道或者了解。 Karena mereka sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, jadi mereka beranggap tidak perlu ada kebangkitan tubuh. 因为他们深受这个希腊哲学的影响，他们认为不需要身体的复活。 Karena filsafat Yunani itu mengajarkan bahwa tubuh ini tidak berguna, tubuh ini jahat, tubuh ini buruk. 因为这个希腊哲学中教导的是，就是这个身体是不好的，是恶的，是坏的。 Karena tubuh ini bernilai rendah, maka tubuh itu tidak sebanding dengan roh. 因为这个身体是毫无价值呢，就是远不如这个人的灵魂。 Jadi mereka merasa bahwa melakukan dosa itu nggak apa-apa, karena toh tubuh ini juga akan selesai. 所以呢，他们认为我们不断的犯罪是没有关系的，因为这个身体也会朽坏的。
Jadi tidak peduli dengan bagaimana pemikiran orang-orang Korintus pada waktu itu, Paulus tetap bersikeras mengajarkan tentang doktrin kebangkitan tubuh kepada jemaat di Korintus ini. 那么使徒保罗呢，他不在乎当时哥林多教会的这种的观念，他还是坚持来教导关于这个基督复活的意义。 Bahkan di bagian lain Paulus mengatakan bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. 但是在其他的这个圣经其他的部分，甚至保罗说你的身体是圣灵的殿。 Jadi saudara, bagi Paulus pengajaran tentang kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati dalam peristiwa kebangkitan Kristus itu sangat penting sekali. 因此，对保罗来说，这个身体的复活或者这个基督复活的这个意义呢的这种教导呢，是对每一个人是非常的重要。 Karena justru pada kebangkitan tubuh itulah janji Allah yang paling klimaks dinyatakan pada seluruh umat manusia tentang karya keselamatannya. 因为在这个复活的事件是上帝拯救人类大公计划中最高潮的部分。 Oleh karena itu Paulus dengan sangat berani sekali menyatakan klaimnya di ayat yang ke-13. 因此呢，保罗很勇敢的在第13节宣告说。 Di situ saudara akan membaca seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. 大家可以看到，若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。 Saudara perhatikan ya kalimat ini. 所以大家，请你仔细看这一个句子。 Paulus itu tidak memulai dengan mengatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu juga tidak dibangkitkan. 在这边，保罗没有说，如果基督没有复活，那你也没有复活。 Tapi yang Paulus katakan itu kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. 保罗说的是，若没有死人复活的事，基督也没有复活。 Artinya dia ingin mengatakan bahwa kebangkitan orang mati itu sama pentingnya dengan kita memahami kebangkitan Kristus. 也换句话说，保罗想说的是，就是这个死人复活这个事情呢，与基督复活一样重要。 Karena sesungguhnya Kristus itu bangkit untuk membuat kita juga bisa bangkit. 因为呢，主耶稣他复活，使得我们也可以复活。 Kalau kita hanya memuja-muja Kristus yang bangkit, tapi kita sendiri tidak percaya bahwa kita juga dibangkitkan, 如果我们已经赞美了已复活的这个基督，但我们自己不相信自己会复活， maka sebenarnya kebangkitan Kristus itu tidak akan punya dampak langsung dalam kehidupan kita dan itu percuma saja kita merayakannya. 那么实际上这个基督的复活没有对我们的生命没有直接的影响，那一切都是徒然的。 Saudara, karena Paulus ini begitu ngototnya gitu ya mengajarkan tentang kebangkitan orang mati. 我们可以看到保罗他非常的坚持教导关于这个死人复活的事情。 Lalu kemudian ini yang menjadi pertanyaannya orang Korintus. 那么后来接下来就是这个哥林多教会的问题是这样的。 Dan mereka bertanya bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan? Bagaimana orang mati itu dibangkitkan? 他们问死人怎样复活， Dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? 带着什么身体来呢？ Saudara, Paulus dengan begitu luar biasa menjawab dengan begitu baik pertanyaan yang sangat mendasar ini. 那么保罗他蛮有智慧的来回答这最根本的问题。 Dan untuk membuatnya lebih mudah untuk dimengerti, maka dia menggunakan ilustrasi. 那我为了让大家能够很容易的明白，他使用了比喻。 Nah, inilah ilustrasi yang pertama. 第一个比喻， Paulus memakai ilustrasi proses tumbuhnya tanaman yang berasal dari biji benih yang ditanam di dalam tanah. 他就使用了一个在土里种在这个土里的籽粒成长的过程。 Dan di situ Paulus mengatakan di ayat 36 sampai 38, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau dia tidak mati dahulu. Yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi bijinya saja, umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Namun Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri." 在第36到38节，保罗这样说：“无知的人呐，你所撒的若不死，就不能生，并且你所种的不是那将来的形体，不过是籽粒，即如麦子或者别样的谷。但神随自己的意思给他一个形体，并叫各等籽粒各有自己的形体。” Saudara, Paulus menyebut mereka dengan sebutan bodoh karena sebenarnya peristiwa kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati itu sangat bisa dipahami.
那么在这边，保罗称他们为无知的人，因为什么呢？因为实际上像这种死人复活的事情呢，可以在他们每日的生活中的一些事情看到的。Nah, disinilah kemudian Paulus katakan bahwa biji benih dari satu tanaman apabila ditanam, biji atau benih itu akan mengalami decompose atau pembusukan. 那么在这边的保罗想解释的是，一个植物的籽粒或者种子呢，若把它种在土里的话，就会腐烂死去。Nah, saudara kemudian biji benih yang mengalami pembusukan di dalam tanah itu kan mati pada akhirnya. 那么这个在土里腐烂的这个种子呢，最终也会死。 Tetapi kemudian dari benih yang mati itu akan tumbuh tanaman, saudara. 但是从这个死去的这个种子呢，会长出新的植物。 Jadi dapat dikatakan bahwa benih itu adalah bentuk awalnya atau original formnya. 所以呢，可以说的是，这个种子呢是最初的形态。 Dan tanaman yang tumbuh dari benih itu adalah final formnya atau bentuk akhirnya. 那么长出的这个植物呢，可以说是这个最终的形态。 Nah, kalau saudara melihat di bagian yang tumbuhan sana yang hijau itu, 如果大家看我们屏幕上那个植物那个部分的图片， saudara tidak bisa lihat lagi benihnya gitu. 大家你没有办法看到它的种子了。 Tetapi pohon yang hijau itu adalah hasil dari benih yang ditanam. 但是这个绿色的植物是这个刚才我们所种的这个种子的这个成果。 Jadi meskipun bentuknya berubah, tetapi sebenarnya pohon itu merupakan kehidupan kelanjutan dari benih itu. 那么虽然它的形态是不一样，但是实际上这个植物呢是刚才种的那个种子的这个延续的生命。 Nah, itu sebabnya kalau benih yang ditanam itu adalah benih gandum, 因此呢，如果我们种的是这个麦子的种子， maka 籽粒， pohon yang tumbuh dari benih gandum itu ya pohon gandum, saudara-saudara. 那就会长出这个麦子。 Tidak mungkin kalau benihnya gandum, tumbuhnya menjadi pohon jagung atau padi, nggak mungkin. 那不可能，如果是麦子的籽粒长出来的植物是玉米或者稻谷，不可能的。 Sehingga sebenarnya kebangkitan tubuh ini harus dimengerti dari bagaimana kita hidup sekarang dan itu adalah kelanjutannya. 那么，所以我们可以理解为，就是我们这个复活的身体是我们现在生命的延续。 Kalau memakai istilahnya John Calvin, saudara-saudara, tubuh kebangkitan itu adalah bentuk yang lebih baik dari tubuh kita yang sekarang. 如果我们用这个加尔文的说法，他说这个复活的身体是我们现在身体更美的形态。 Sehingga Calvin mengatakan, we shall retain the substance of our bodies, but there will be a change, that its condition may be far more excellent. Because we will put on incorruption. Kita akan tetap memiliki substansi, hakikat tubuh kita. Tetapi akan ada perubahan. Sehingga kondisinya itu akan jauh lebih baik. Karena kita akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. 他说：“我们仍将保有身体的实质，但其状态将发生变化。” 使这更加卓越，因为我们将要穿上那不能朽坏的身体。 Jadi kalau kita tidak percaya pada kebangkitan tubuh, saudara-saudara, 所以如果我们不相信身体的复活， sebagai akibat dari kebangkitan Kristus yang diberikannya kepada kita, 是这个基督复活的这个成果， maka kita akan seenaknya menjalani kehidupan di dunia ini. 那我们就会放纵情欲了，来随意过我们的生命。 Karena kita tidak pernah berpikir bahwa ada kelanjutan dari hidup saya yang sekarang pada kehidupan yang akan datang. 因为我们没有想到，我们现今的生活将会继续。 Tetapi justru karena kita itu diberikan pengertian yang begitu dalam tentang diri saudara sendiri, 但是呢，因为我们这样就拥有了一个非常深刻的理解， maka segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti ada kelanjutannya nanti pada saat kita bertemu dengan Tuhan di surga nanti. 那我们如今在这个世界上所做的一切，我们知道在以后我们遇见了上帝，之后呢，我们就会再继续我们的生命。 Dan disitulah Paulus katakan inilah klimaks dari seluruh pemberitaan tentang keselamatan Allah kepada kita.
那在这边保罗就说，这就是关于这个天国传讲的这个最高潮的部分。 Bahwa di dalam keselamatan ini bukan hanya dosa kita diampuni. 所以不是在这个拯救大恩里面，不只是我们的罪得以赦免， Tetapi Tuhan pun akan membangkitkanmu setelah engkau mati. 但是上帝也将使我们从死里复活。 Jadi kebangkitan yang dialami oleh Kristus itu juga akan kita alami. 那换句话说，耶稣所经历的这个复活，我们也会经历到。 Makanya Paulus katakan kalau orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus pun juga tidak akan dibangkitkan. 所以保罗说，如果死人没有复活的话，那么基督也就没有复活。 Karena tujuan yang paling akhir dari keselamatan manusia itu adalah kebangkitan orang mati. 因为这个人类拯救大恩的最终目的就是死人复活， Kebangkitan saudara supaya kita bisa bersama dengan Tuhan dalam kekekalan itu. 也就是我们大家的复活，这样我们就可以在永恒里与上帝一起。 Nah, saudara, dua ilustrasi berikutnya yang dituliskan oleh Paulus di dalam perikop ini 那么保罗他继续使用了另外两个比喻来解释， meneguhkan ilustrasinya yang pertama. 他用来巩固刚才所提到的第一个比喻， Bahwa tubuh kebangkitan kita ini akan berbeda dari tubuh kita di dunia ini. 也说明了这个我们复活的身体与我们在这个世上的身体是不一样的。 Tetapi hakikatnya atau esensinya tetap sama walaupun ada perubahan karena ada unsur kelanjutannya. 虽然有变化，但是在本质上是一样的。因为什么呢？因为有这种连续性。 Maka pada ilustrasi yang kedua, kalau saudara perhatikan, 因此呢，在第二个比喻，如果大家你留意， Paulus mengatakan bahwa tidak ada daging yang sama meskipun sama-sama disebut daging. 保罗在这边说，没有任何一种肉是一样的，虽然被称为是肉。 Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. 这个凡肉体各有不同，人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。 Saudara, sehingga dikatakan di sini maksudnya adalah ada yang disebut dengan tubuh surgawi dan ada yang disebut dengan tubuh duniawi. 所以在这边要说明的是，有的叫做这个天上的形体，也是有的叫做地上的形体。 Tetapi kemuliaan tubuh surgawi itu lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. 但是这个天上形体的荣光呢，跟地上形体的荣光是不一样的。 Jadi kalau kita perhatikan benar yang dikatakan oleh Paulus ini, saudara-saudara. 所以如果我们仔细的注意，那保罗所说的是正确的。 Bahwa Allah itu menciptakan makhluk berdaging di dunia ini tidak ada yang sama. 上帝创造在这个世界上所有的这个有肉体的生命体，没有一样是相同的。 Jangankan daging hewan dibandingkan dengan daging manusia. 我们不要说是把这个兽的肉和这个人的肉对比。 Yang sama-sama manusia saja meskipun dia kembar identik pun tidak sama meskipun sangat mirip. 同样是人类，就算是这个同卵双胞胎，也是不一样的。 Ada seorang psikolog dari California State University bernama Nancy Siegel. 这个来自美洲加州州立大学的一位心理学家，名叫这个南希·斯格尔。 Dia melakukan penelitian tentang anak kembar identik, bukan hanya masalah wajahnya yang mirip, tapi juga tentang sifat-sifatnya. 他做了有关这个同卵双胞胎的一些研究，不只是他的那个面孔是相似，但是在特性方面也是就是性格方面也是相似。 Lalu dalam kesimpulan penelitiannya itu dia mengatakan bahwa anak kembar identik itu sangat mirip. 那么他的研究结果是说这个同卵双胞胎是非常的相似。 Tetapi itu bukanlah kemiripan yang sempurna katanya. 但是不是完美的相似。 Kalaupun ada kemiripan 99%, masih ada 1%-nya yang berbeda. 虽然有99%的这个相似，但是还有1%的不同。 Dan Paulus menggambarkan tentang tubuh kebangkitan itu dengan ilustrasi ini untuk mengatakan bahwa tubuhmu ini yang sekarang berbeda nanti dengan tubuh yang final itu, yang final itu.
那保罗他使用了刚才那个比喻，是来说明我们现在在这个世界上的这个形体呢，跟以后这个复活后的这个形体是不一样的。 Tetapi yang paling penting untuk kita pahami adalah kelanjutannya, bahwa meskipun berbeda, tapi ada kelanjutan dari hidup kita yang sekarang. 但是一个非常重要的，我们大家需要理解的就是说，虽然是形体是不一样的，但是有它的连续性，就是现在的时候将会连续继续。 Makanya dengan doktrin ini saudara ya, meskipun orang mati itu dikremasi atau orang mati jasadnya nggak ditemukan, orang-orang mati tapi jasadnya rusak karena kecelakaan itu nggak kenapa-napa, nggak ada masalah sama sekali. 因此呢，虽然一个死人呢，他被火葬啊，或者他这个尸体是坏掉了，但这个都是没有关系的。 Karena yang bangkit itu nanti adalah tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang berbeda dengan tubuh yang ada di dunia. 因为等一下复活的这个星体呢，与在这个世界上的星体是完全不一样，是不一样的。 Nah itulah sebabnya Paulus memberikan kembali lagi ilustrasi yang ketiga. 因此呢，保罗又继续给了第三个比喻， Dan kemudian dia memakai ilustrasi tentang benda penerang di langit. 他就是使用了这个光体的比喻。 Dan di situ dia katakan kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain katanya. 他说：“这个日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光又有分别。” Saudara, ketiga benda penerang yang disebutkan oleh Paulus ini sebenarnya meskipun sama-sama penerang, tetapi cahaya yang dipantulkannya itu bisa berbeda. 那么在这里，保罗他所说的这个三个光体呢，虽然他们都是光体，但是呢，他们所发出的这个光呢是不一样的。 Nah itu sebabnya ketika cahaya dari benda penerang ini bertemu dengan partikel bumi, saudara-saudara. 那么因此呢，当这个光体的光呢照到这个地球上， itu bisa membuat warna yang begitu indah sekali. 会产生出非常美丽的颜色。 Makanya orang senang banget gitu menyaksikan sunset atau sunrise gitu ya, untuk melihat cahaya yang begitu bagus di langit itu. 因此呢，有很多人是喜欢看日出日落，因为它的那个光是非常的美丽。 Saya tidak pernah melihat aurora, saudara-saudara. 我没有看过这个北极光， Tapi bagi mereka yang pernah melihat aurora, katanya itu merupakan percampuran pantulan cahaya yang begitu indah, yang tidak akan pernah mungkin disaksikan oleh orang-orang yang tinggal di negara tropis. 但是对那些已经看过北极光的人来说，他们说这个是一种色彩的这个搭配是非常非常的漂亮，是我们在这个热带地区无法看到的一个景象。 Saudara, berkali-kali Paulus katakan bahwa tubuh kemuliaan itu berbeda dengan tubuh yang adalah benih ini, yang original yang ada kita lakukan di dunia ini. 那么在这边，保罗他反复的说到，我们这个复活身体的这个荣光，与现在身体的这个荣光是不一样的。 Tetapi yang sangat penting harus kita pahami adalah tubuh yang berbeda nanti dalam kemuliaan itu adalah kelanjutan dari hidupmu yang ada di dunia ini. 但是我们需要了解的是，我们以后复活后的这个身体的荣光呢，是我们现在生活的延续。 Jadi semua yang Paulus katakan ini sesuai dengan apa yang kita lihat pada tubuh kebangkitan Kristus yang disaksikan oleh Alkitab para penulis Injil itu. 所以在这边保罗所说的是与这个在圣经里面记载的关于耶稣复活的这个星体是互相吻合的。 Kalau saudara ingat ya, ketika Yesus bangkit dari kematian, tubuh kebangkitannya itu harusnya memang tampak berbeda. Itu sebabnya perempuan-perempuan yang ada di kubur itu tidak mengenali Yesus yang bangkit itu. 如果大家仔细看这个圣经的话，我们可以发现，这个耶稣复活的这个形体身体的话是不一样的。导致那些就去坟墓的这个妇女们，她没办法认出耶稣来。 Bahkan dikatakan ketika Yesus menemui dua murid yang berjalan menuju Emmaus itu, dan kemudian dia bersama-sama berbincang-bincang dengan kedua murid itu, murid-murid itu pun tidak mengenali bahwa itu Yesus. 然后呢，在这个以马忤斯的这个路途中的主耶稣的两个门徒，虽然他们已经与耶稣同行，然后谈话许久了，但是他们仍然还没办法认出耶稣。
Bahkan ketika Yesus menampakkan diri di depan murid-murid, murid-murid begitu ketakutan dan mereka pikir itu hantu. 甚至呢，当主耶稣显现在门徒们面前的时候，他们门徒们非常的这个惊恐万分，然后他们还以为自己见了鬼呢。 Karena di dalam tubuh kebangkitan itu nampaknya tubuh Kristus ini berbeda dengan apa yang mereka pahami karena tubuh ini menjadi lintas ruang, lintas waktu sehingga pintu terkunci pun dia tetap bisa ada di dalam ruangan itu. 因为呢，这个主耶稣呢，虽然这个窗或者门被锁了，但是他能够穿墙入室，可以显现在那边。这个是他们门徒们是无法理解的事情。 Atau Yesus tiba-tiba muncul di depan mereka tapi segera lenyap setelah itu. 或者呢，主耶稣突然显现在他们的面前，然后突然消失。 Tetapi perhatikan ya saudara, 但大家请注意， ketika Yesus menyatakan diri kepada mereka dan sebagian besar mereka itu semuanya mereka itu tidak mengenali dia. 当主耶稣显现在他们面前，然后大部分的他们没办法认出耶稣来。 Tapi pada saat dia bersuara, pada saat dia menunjukkan luka di tangannya dan di lambungnya, segeralah pada waktu itu murid-murid itu mengenali dia. 但是呢，当主耶稣他开口说话，然后给他们看他手上的钉痕，还有他的那个肋旁的这个枪伤的话呢，这个门徒们他们马上就可以认出耶稣来。 Bahwa orang yang berdiri di depan mereka ini adalah guru mereka, Tuhan mereka yang telah bangkit dari kematian itu. 站在他们面前的就是他们的夫子，他们的耶稣，就是耶稣已经从死里复活了。 Artinya meskipun tubuh kebangkitan itu berbeda, tetapi ada kelanjutannya yang bisa dikenali pada diri tubuh yang bangkit itu. 所以这个代表，虽然这个复活的身体是不一样的，但是呢，但是还仍然保留以前生活的一些痕迹呢，然后仍然还可以认出来。 Nah, jadi semua ajaran yang dilakukan oleh Paulus ini intinya adalah demikian, saudara. 所以这个保罗的一切教导中的核心重点是这样。 Bahwa Paulus ingin mengatakan peristiwa kebangkitan Kristus itu bukan sekedar kisah Kristus yang bangkit dari maut. 所以保罗想说的是，这个耶稣复活的事件，不仅仅只是谈到关于耶稣已经复活了。 Tetapi peristiwa Kristus yang bangkit itu adalah janji dan pengharapan bagi kita orang-orang berdosa ini yang telah diselamatkan untuk juga mengalami kebangkitan yang sama dengan Kristus itu. 但是呢，耶稣复活的这个事件也是对我们一个应许，就是我们已经得救的人，我们也一样可以经历这个身体的复活。 Nah, oleh karena ada kelanjutan antara kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita setelah mati itu dan dibangkitkan, 因为我们现在的这个生命与我们复活后的这个生命有联系性， maka jangan pernah main-main dengan kehidupan yang kita jalankan di dunia ini. 因此呢，我们现在所经历的这个生命呢，你们不可以随意的过。 Atau seenak-enaknya kita melakukan dosa di hadapan Tuhan itu dan merasa udahlah dosakan dosa nanti Tuhan ampuni begitu. 或者我们是随意犯罪，然后我们就认为啊，我们犯罪没关系，上帝会饶恕我们的。 Atau kita seenaknya saja membangun persekutuan kita dengan Tuhan, kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak datang di dalam ibadah. 或者我们随意的建立与神的这个关系，我们有时候来，有时候不来。 Atau kita seenaknya menjalankan keimanan kita tanpa pernah merasa ada kerinduan yang sangat dalam untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. 或者我们是轻视我们的信心的成长，我们就不要在信心里面成长。 Nah, kalau manusia menjalani, orang percaya ini menjalani kehidupannya sedemikian rupa, saudara-saudara, dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan ini berkelanjutan pada masa yang akan datang itu. 如果一个信徒的话，他现在随意的过他的生活，他并没有想到他以后的这个生活的连续的话， Bagaimana mungkin dia yang hidup di dunia ini bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu? 那他如今在这个世界，在这个世上的这个生活，他怎能经历耶稣复活的大能呢？ Saudara, seorang bapak gereja bernama Irenaeus, dia pernah mengatakan demikian dalam tulisannya. 那正如这个教父艾任纽在他的一个作者里面这样写。 Bahwa kebangkitan tubuh adalah bagian dari keutuhan rencana keselamatan Allah bagi manusia. 这身体的复活乃是神完整救恩计划中的一部分。 Jadi untuk membuat dirimu dan diriku ini bisa bangkit dari kematian kita, saudara-saudara, 为了让你和我可以从死里复活， maka Yesus harus lebih dulu mati dan dibangkitkan juga.
耶稣就必须事先死去，并从死里复活。 Bukankah ini adalah berita pengharapan yang luar biasa dinyatakan kepada kita? 这不是上帝向我们掌衔的一个伟大的这个盼望的消息吗？ Nah, itu sebabnya kita bisa mengerti pada bagian paling terakhir dari perikop ini, Paulus mengatakan demikian. 因此呢，我们也可以理解为什么保罗在最后一个部分这样写。 Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可动摇，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。 Saudara, inilah wujud dan ekspresi orang yang hidupnya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. 这就是一个经历到耶稣复活大能的人，生命所展现的一个样子。 Yaitu kita menjadi orang yang tekun mengerjakan pekerjaan keselamatan itu. 这是我们殷勤做成自己得救功夫。 Kita jadi orang yang beriman teguh tanpa mudah digoyahkan oleh apapun. 我们信心坚定不移，不可动摇。 Termasuk oleh semua persoalan hidup kita, penyakit kita, dan apa yang sangat buruk dalam hidup kita. 也不会因为我们生命中所发生的一切事情，比方说这个疾病或者一些问题呢，受动摇。 Dan orang yang mengalami kebangkitan Kristus itu adalah orang yang sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. 那么经历基督复活大能的人，他将会这个热心为主做工。 Melayani Tuhan itu bukan sebagai beban berat, tapi melayani Tuhan itu adalah satu kesukaan karena dia tahu itu akan berkelanjutan saat dia nanti berjumpa dengan Tuhan. 这个服侍主不是一个负担。但是他是以喜乐的心来服侍，因为他知道这将会在以后这个复活会连续的。 Nah, itu sebabnya Yesus pernah berkata begini ya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang terlepas kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. 因此呢，主耶稣曾经这样说过：你在这个世界上所捆绑的，将会在天上捆绑；但是你在这个世界所放的，那将在天上也放。 Saudara, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman kita sekali lagi. 但愿今天的上帝的真理会再次的坚固我们的信心。 Sesungguhnya rasa syukur kita itu bukan hanya karena Tuhan bangkit dari kematian. 我们感恩的心不仅仅是因为耶稣已经从死里复活， Karena dalam kuasanya dia pasti mampu melakukan itu. 因为以他的这个大能，他有权利、有能力可以做到这一切。 Tetapi yang sangat mengherankan dari kebangkitan Kristus itu 但是，这个耶稣复活的最惊奇的部分是， adalah kita pun menjadi orang-orang yang bangkit sama seperti Kristus yang bangkit. 我们可以与他一样，与他一同复活。 What a hope. Betapa hebatnya pengharapan itu. 那么这种的盼望何等的稀奇！ Dan satu saat kita nanti berjumpa muka dengan Tuhan dan kita dikumpulkan sebagai orang-orang yang memuji Dia senantiasa selamanya tanpa ada akhir. 那么以后我们在天上会面对面的遇见他，让我们大家会聚在一起赞美他。 Selamat Paskah saudara, selamat menghidupi firman yang diberitakan kepada saudara hari ini. 复活节快乐！求神帮助大家能够把这信息在大家的生命中活出来。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Firman ini sungguh luar biasa diwariskan kepada kami Tuhan. 主啊，这个信息、这个真理呢，非常是了不起，非常的伟大，但你愿意传承给我们。 Di tengah dunia yang begitu membingungkan dan mengobrak-abrik rasa percaya kami kepada Tuhan. 在如此受迷惑的这个世界，让我们对你的理解是混乱。 Tapi firman-Mu tetap menjadi berita dan sebuah kesaksian yang tidak bisa dihapus oleh berlalunya zaman. 但是你的真理呢，没办法因为这个时代的过去呢而被废去。 Dan hari ini kami mendengar berita yang sangat kuat dari firman-Mu. 那么今天我们能够再次的聆听你的真理， Bahwa klimaks dari seluruh karya keselamatan Kristus yang Kau nyatakan dalam kebangkitan-Mu itu 你的复活是上帝拯救这个是人类的计划中的最高潮的部分， adalah untuk memberikan kepada kami satu pengharapan yang kekal Tuhan. 这也给我们一个永恒的盼望。 Bahwa hidup ini bukan hanya ada di dunia ini saja lalu kemudian kami mati dan selesai begitu saja. 我们的生命不只是在这个世界上，我们死去然后就结束了。
Tetapi sesungguhnya karya keselamatan itu sampai membuat kami bukan hanya diampuni dosanya, tapi kami menjadi orang yang dibangkitkan dari kematian. 但是你的这个拯救的大功，不只是赦免我们一切的罪恶，但是也叫我们从死里复活。 Dan kami sangat bersyukur untuk itu. 我们何等的感谢你！ Baiklah kami selama kami hidup di dunia ini, kami akan giat mengikut Kristus. 就说帮助我们在我们活在这个世界上的时候，我们殷勤的跟随主。 Kami tidak akan meragukan siapa Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. 我们不怀疑一为我们死而复活的主， Iman kami akan tetap teguh dan pekerjaan Tuhan kami kerjakan. 因为主的大功，我们的信心不可动摇，坚定不移。 Dan kami akan terus membangun persekutuan kami dengan Tuhan dan sesama orang percaya. 我们也会这样不断的继续建立与主的和我其他的信徒的这个团契。 Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. 感谢你的真理， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin.